Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nur Asna binti Muhammad Rahim. Nama saya Nur Najah binti Kamal Rezaki. Dan nama saya Nur Kashan Nadira binti Muhammad Zahar dari Unit Pendidikan Kelas 2. Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang kesalahan yang berada dalam jurnal tentang pendidikan. Okey, terdapat 3 kesalahan yang akan kami cari dan saya akan mencari rujukan. Saya akan beri kejelasan. Saya akan mencari keutuhan wacana. Yang pertama ialah keutuhan wacana. Keutuhan wacana merujuk kepada kesepaduan dan kekonsistenan dalam penyampaian idea ataupun maklumat dalam sesebuah teks ataupun ucapan, di mana setiap elemen seperti ayat dan perenggan saling berkait serta menyokong antara satu sama lain untuk membentuk mesej yang jelas dan mudah untuk difahami. Dan ianya melibatkan aspek koherensi, iaitu hubungan antara perkataan dan frasa yang menghubungkan idea, serta koherensi iaitu kejelasan logik dan susunan idea yang secara keseluruhannya memastikan teks atau ucapan tersebut menyampaikan maksud dan dengan berkesan dan meninggalkan kesan kepada khayalak ramai. Okey, yang kedua adalah rujukan. Rujukan pula merujuk kepada sumber atau bahan yang digunakan untuk menyokong, memperkukuh atau memberikan bukti kepada suatu idea, teori serta penyataan. Rujukan boleh dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan jenis sumber yang digunakan. Antaranya ialah rujukan buku, rujukan jurnal, rujukan laporan, rujukan artikel dan rujukan sumber. Tujuan adanya rujukan ini adalah untuk menyokong penyataan atau argumentasi, memberi kredit kepada penulisan asal, membolehkan pembaca mengakses sumber asal serta untuk mengelakkan plagiarisme. Yang terakhir adalah kejelasan. Kejelasan dalam penulisan akademik merupakan perkara yang penting yang perlu diberi perhatian. Penulisan akademik yang jelas penting supaya orang yang membaca dapat memahami perkara yang ingin disampaikan tanpa menimbulkan keraguan. Namun, kekurangan kejelasan dalam penulisan akademik boleh menyebabkan apa yang ingin disampaikan menjadi kabur dan merendahkan mutu penulisan akademik. Terdapat 2 kesalahan pada ayat ini. Kesalahan pertama bagi rujukan ialah menulis dengan nama penuh dalam ayat. Contohnya Robiah Sidin. Robiah Sidin sepatutnya ditulis dengan nama pendek, iaitu dengan mengambil nama di belakangnya sahaja. Rujukan yang betul ialah dengan menulis Sidin. Kesalahan kedua ialah menulis nombor 8 selepas tahun. 8 itu menunjukkan edisi buku yang diambil untuk rujukan. Mengikut format APA, edisi buku tidak perlu ditulis dalam rujukan ayat. Format APA yang terkini hanya menulis nama dan tahun sahaja. Okay, kesalahan yang seterusnya adalah kesalahan daripada segi penandu wacana. Sebagai contohnya, oleh yang demikian. Oleh yang demikian ni biasanya digunakan untuk penandu wacana yang menghubungkan ayat. Dia tak boleh letak dekat depan sebab dia bukan penandu wacana untuk permulaan ayat. Seterusnya ialah terdapat kesalahan penggunaan ayat condong dalam jurnal ini. Seperti yang kita tahu, ayat condong ini kebiasaannya digunakan hanya untuk bahasa English dengan tajuk buku sahaja. Dalam jurnal yang kami cari, saya dapati terdapat 2 kesalahan dalam satu rujukan. Kesalahan pertama adalah penulis jurnal ini menggunakan pautan sebagai rujukan dalam penulisan. Seperti yang kita tahu, rujukan hanya menulis nama dan tahun sahaja. Kesalahan lain yang saya dapati adalah menulis tarikh yang ada hari dan bulan. Sepatutnya rujukan yang betul adalah hanya menulis tahun sahaja.
Terdapat beberapa kesalahan dalam jurnal yang dicari oleh kami, iaitu penulis menebalkan beberapa perkataan dalam penulisan. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut format APA, penulis tidak perlu menebalkan sebarang ayat kerana menebalkan ayat berlaku untuk tajuk sahaja. Selain itu, terdapat beberapa kesalahan ejaan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan jurnal yang kami cari. Antara ayatnya ialah Bumi Putera. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sepatutnya Bumi Putera ini dieja dengan meletakkan I selepas T, iaitu menjadikan perkataan itu berbunyi Bumi Putera. Kesalahan lain pada akhir rujukan yang saya dapati ialah penggunaan at all. Penggunaan at all hanya digunakan dalam penulisan. Mengikut format APA, rujukan akhir haruslah menulis semua nama penerbit yang menjadi sumber rujukan penulis. Dalam jurnal yang kami cari, saya mendapati bahawa penulis menggunakan penggunaan keutuhan leksika yang tidak tepat, iaitu dari segi sinonim, di mana penulis mungkin beranggapan bahawa ialah dan adalah mempunyai maksud yang sama, tetapi hakikatnya penggunaan ialah dan adalah berbeza, di mana ialah digunakan untuk kata nama seperti kata nama am dan kata nama khas, manakala adalah digunakan untuk kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Bukan itu sahaja, saya juga telah mendapati bahawa jurnal yang saya cari terdapat kesalahan dalam keutuhan gramatikal, iaitu penulis jurnal ini telah menggunakan ayat isu kata ganda dengan ayat isu-isu. Sebenarnya ayat isu-isu tu salah sebab isu telah menunjukkan sesuatu tu dah banyak. Selain itu, saya dapati bahawa terdapat kesalahan pada akhir rujukan, iaitu Syamsul Amri Baharudin. Mengikut format APA, penulisan haruslah ditulis dengan Baharudin, S.A.